Bekalan yang boleh, terutama bekalan dari segi pahala yang Allah berikan kepada semua, untuk kita kumpulkan dan kemudian kita bawa ke akhirat nanti. Kerana inilah tugas kita sewaktu kita hidup dekat dunia. Kerana di dunia itulah maka kita dapat melaksanakan ibadah. Kita bersolat sewaktu kita dekat dunia, kita berpuasa pun sewaktu kita masih hidup, kita melakukan amal kebajikan, semuanya kerana kita masih lagi bernyawa. Kerana selepas kita mati nanti, kita dah tak boleh buat apa-apa. Solat dah tak boleh, baca Quran dah tak boleh, doa pun dah tak boleh, nak buat amal ibadah lain pun dah tak boleh. Jadi macam mana kita nak kumpulkan pahala lagi? Jadi inilah masa yang terbaik untuk kita mengumpulkan pahala sebagai bekalan kita, kerana itulah satu-satunya yang dapat bantu kita di akhirat nanti, terutamanya dekat pada mahsyar, di mana setiap daripada kita semua akan diadili dan kita juga akan dipertimbangkan dari segi amalan-amalan kita lakukan. Jadi siapa-siapa yang melakukan kebaikan sewaktu dekat dunia, maka setiap daripada kebaikannya akan dihisap. Bermakna Allah akan timbang, sama ada timbangannya berat ataupun tidak. Dan siapa-siapa yang melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa, maka di padang mahsyar nanti mereka akan diazab. Satu dihisap, satu diazab. Di mana daripada situlah maka kita akan ditentukan sama ada masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam syurga. Sebab itulah kita kena gunakan ruang dan peluang sewaktu kita berada dekat dunia dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyakkan lagi amal ibadat, terutamanya pada malam-malam yang terakhir pada bulan Ramadan ini. Bukan saja pada waktu malam kita bersolat, kita melaksanakan ibadat-ibadat sunat, tapi kalau boleh pada waktu siang hari kita juga jaga jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang bukan saja boleh batalkan puasa kita, tetapi juga dapat mengurangkan pahala kita. Sebab itulah kita pada bulan Ramadan kita jaga mulut kita, kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita, kita jaga tangan kita jaga kaki kita jaga juga perut kita, supaya kita tidak melakukan perkara yang diharam dan juga dilarang oleh Allah tuan-tuan. Sebab itulah bagi kita semua memang nakkan pahala, betul atau tidak tuan-tuan. Tapi bukan semua dapat melaksanakan semua amalan-amalan yang terdapat dalam agama Islam. Kita nak buat tuan-tuan, tapi bukan semua orang mampu untuk melakukannya. Contohnya solat sunat tahajud. Berapa ramai di antara kita ni sepanjang bulan Ramadan ini telah mendirikan solat sunat tahajud? Ada tak siapa-siapa buat solat sunat tahajud? Angkat tangan. Ada? Seorang aja? Yang lain? Ramai juga, boleh tahan juga. Dah solat sunat tahajud ni bukan semua orang mampu nak buat. Yang pertama sekali, dia kena bangun pada tengah malam. Dia kena masuk tidur dulu, lepas itu bangun dan juga melaksanakan solat sunat tahajud sebelum menjelangnya waktu subuh. Dengan kata lain, 2/3 malam. Ini paling susah untuk kita nak buat. Kerana terutamanya pada bulan puasa, bila kita keletihan, kita kekenyangan, kalau kita tidur memang nyenyak tak buat. Memang sedap tidur. Kena pula musim hujan. Tapi bukan hujan macam semalam sehingga menyebabkan berlakunya banjir tak buat. Jadi susah kita nak bangun, melainkan untuk kita bersahur. Tapi selalunya kita bangun untuk sahur, tapi kita tidak mendirikan solat sunat tahajud. Sepatutnya semasa kita bangun untuk sahur ni, kita ambil ruang dan juga kesempatan untuk buat solat sunat tahajud 2 rakaat tuan-tuan. Solat sunat tahajud ini kita boleh buat ikut kemampuan kita. Paling kurang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Kalau kita mampu buat banyak, buat banyak. Kalau tak mampu pun buat 2 rakaat. Dan solat sunat tahajud ini dia mempunyai banyak fadilat, banyak kelebihannya. Di antara kelebihan tersebut, solat sunat tahajud ini dia mengundang kerahmatan daripada Allah. Dan siapa-siapa yang dapat melaksanakannya, Allah bagi rezeki terbuat. Rezeki yang berpanjangan, rezeki yang tidak ada keputusan. Bermakna tidak terputus rezeki dia. Sebab itulah
fadilat daripada solat sunat tahajud, dia juga dapat menyihatkan tubuh badan kita. Dan di kalangan mereka yang melaksanakan solat sunat tahajud, kalau kita tengok pada wajah mereka, mereka kelihatan awet muda, tuan. Jadi nak awet muda ni tak perlu ambil suntikan botox. Nak nampak muda ni tak perlu suntik vitamin C. Vitamin C ni bukan untuk disuntik. Vitamin C sudah ada dalam makanan kita, dalam buah-buahan kita, sayur-sayuran sudah cukup vitamin C. Jadi vitamin C ni kena kita makan buah-buahan, maka kita dapat vitamin, bukannya disuntik ke dalam tubuh badan kita. Jadi proses dia tak berapa betul. Jadi nak awet muda ni mudah dia. Terutama bagi wanita. Wanita semua nak awet muda. Betul atau tak betul? Betul tak? Lelaki tak berapa nak jaga sikit. Tapi kita semua sekarang ni nak nampak muda. Jadi satu caranya solat sunat tahajud, insya-Allah. Yang kedua pula baca Quran. Jadi kita bangun untuk sahur ni, sambil-sambil itu kita baca Al-Quran. Yang ketiga pula, biasakan diri kita ambil wuduk. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan insya-Allah kalau siapa-siapa yang sentiasa ambil wuduk, dapat jaga wuduk dia, dapat mengekalkan wuduk dia, maka kita akan nampak perbezaan pada wajah seseorang. Wajahnya lebih berseri-seri, ada nur cahaya pada wajah dia. Itu yang membezakan di antara orang yang bersolat dengan orang yang tidak bersolat. Membezakan di antara orang yang melaksanakan amal ibadah dengan mereka yang tidak berbuat sebarang bentuk amal ibadah. Sebab itulah Allah akan bantu kita. Sebab itulah kita jangan bimbang pasal rezeki. Sebab kalau kita melaksanakan apa yang Allah suruh kita buat, Allah akan bagi kita rezeki terbaik. Jadi kita semua nak melaksanakan solat sunat tahajud. Tapi tak ramai yang mampu untuk melakukannya. Tapi kita nakkan pahala seperti mana pahala orang dikasih solat sunat tahajud. Maka satu caranya, pastikan pada waktu siang jangan kita buat maksiat, jangan kita buat perkara yang mungkar, jangan buat jahat, jangan melakukan kebatilan. Batil itu maksudnya orang yang merahsiakan kebenaran, orang yang menutup kebenaran, orang yang tak sampaikan kebenaran. Itu namakan sebagai orang yang batil. Jadi insya-Allah, jadi waktu siang kita jangan buat maksiat. Memang kita tak buat maksiat dari segi yang kita fahami, tapi kita jangan lupa maksiat cukup banyak. Ada maksiat mata. Kita tengok dalam media sosial, ada banyak gambar-gambar lucu kawan. Itu maksiat mata kawan. Begitu juga maksiat telinga. Kita dengar perkara-perkara tak baik daripada orang lain. Contohnya kita dengar cerita-cerita, gosip-gosip, itu maksiat telinga. Ada juga maksiat mulut, duk mengata orang. Kita duk kata nista, kita memfitnah, kita mengumpat, kita buat tuduhan itu, tuduhan ini. Jadi jaga mulut kita. Begitu juga dengan fikiran kita juga boleh buat maksiat. Cara mana fikiran kita buat maksiat? Dengan berangan-angan terbaik. Cuma bulan puasa ni, alhamdulillah kita tak banyak berangan-angan sebab letih terbaik. Itulah salah satu daripada fadilat kita berpuasa. Bila kita berpuasa ni, kita tak memikirkan benda-benda yang tak elok. Sebab kita dalam keadaan lesu, kita dalam keadaan kekurangan tenaga. Begitu juga dengan maksiat perut. Maksiat perut itu, pastikan kita jangan makanan yang diharamkan, makanan yang datang daripada sumber-sumber yang tidak bersih. Contohnya kita makan hasil daripada curian, kita makan hasil daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Sebab itulah kita jaga makanan kita makan, bukan setakat halal dan thayyiban, tetapi daripada mana datangnya makanan tersebut, daripada sumber-sumber yang bersih. Termasuk juga maksiat tangan. Maksiat tangan ni kadang-kadang kita suka meraba orang, meraba, sentuh orang. Itu maksiat tangan. Maksiat kaki pula, kita menghalakan kaki kita, kita berpuasa, tapi kita bawa kaki kita pergi ke kelab malam, kita bawa kaki kita pergi ke pub, pergi ke bar, pergi disco dan juga sebagainya. Jangan kita lupa dan jangan kita terkejut. Bulan Ramadan ini kelab malam masih buka lagi tuan. Pergi ke tak pergi? Tak pergi ya?
Saya pun tak pergi juga kawan. Cuma baca dalam surah Khabar. Baca surah Khabar ni, serbuan dibuat, ramai dia orang pergi kelab malam pada bulan Ramadan. Sebab itulah jangan kita berbuat demikian. InsyaAllah kita akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang mendirikan solat sunat tahajud. Sama juga kita nak bersedekah. Tapi kita tak ada duit nak bersedekah. Kita kongsi apa yang ada pada diri kita. Kalau ada makanan lebih, kita kongsi dengan orang lain. Kita akan dapat pahala bersedekah. Kalau orang tu ada ilmu, kongsi ilmu dia dengan orang lain, dapat juga pahala bersedekah. Dan kalau orang itu ada baju yang lebih, bagi baju dia kepada orang susah, itu juga merupakan satu bentuk sedekah, dapat juga pahala bersedekah. Jadi bersedekah ni tak mestinya dengan wang. Yang paling penting keikhlasan. Kita bagi kepada orang lain dengan hati ikhlas. Ikhlas itu maksudnya kita tak harapkan ganjaran, kita tak harapkan pembalasan, kita tak harapkan pujian, kita tak harapkan sanjungan, kita tak harapkan orang mengangkat-ngangkat kita. Itu tak ikhlas kawan. Sebab itulah kita buat kerja ikhlas ni, kita buat sampaikan tangan yang kita beri, tangan kiri tak tahu kawan. Apa yang tangan kanan buat, tangan kiri dia tak tahu apa yang lakukan oleh tangan kita. Itu maksudnya ikhlas. Ikhlas tu kita buat semata-mata kerana Allah, untuk mendapatkan keridaan daripada Allah, bukan untuk mendapatkan keridaan daripada manusia. Sebab itulah kalau Allah terima kita punya sedekah, kalau Allah redha dengan apa kita buat, insya-Allah Allah akan balas balik. Dan cara mana Allah bagi balik kita tak tahu tuan. Ini dinamakan sebagai rezeki daripada sumber-sumber yang tidak diketahui. Alhamdulillah. Nak tanya Syekh Asri dah bayar zakat ke belum? Dah, alhamdulillah. Syekh Asri ni saya kenal dia lebih kurang 3 tahun yang lepas. Dan waktu saya kenal dia, dia susah. Dia kerja tak ada, dia duit tak ada, kita bantu dia. Tapi sekarang alhamdulillah, daripada asalnya mula saya jumpa dengan dia, dia terima zakat. Sekarang pula dia dah mula keluarkan zakat. Nampak tak perubahan dia? Ini yang kita nak. Tengok dia tunjuk di sini zakat fitrah. First time bagi zakat fitrah. Sebab dia sudah ada pekerjaan, dia sudah ada pendapatan, dia sudah ada duit lebih, maka dia keluarkan zakat fitrah. Jadi bagi siapa-siapa yang ada kemampuan, keluarkan zakat fitrah. Ada tak siapa-siapa yang belum lagi yang sudah keluar zakat fitrah? Angkat tangan. Tak ramai juga. Sebab tinggal beberapa hari saja. Zakat fitrah ni hanya kita keluarkan pada bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan ni dah tak keluarkan zakat fitrah. Dan selepas bulan Ramadan ni kita keluarkan zakat harta. Bagi mereka ada harta, ada duit simpanan, mereka yang ada pendapatan daripada rumah sewa, mereka yang ada kawasan pertanian, mereka ada peternakan, mereka ada emas yang tak dipakai selama setahun ini, maka kena zakat. Ada tak siapa-siapa yang ada simpan emas, gelang ke, rantai ke, cincin ke, ataupun menas, berat berapa? Emas 1 kilo. Ada ke tak ada? Emas ni kena pakai. Kalau emas ni dalam tempoh masa setahun tak dipakai ni, duk simpan je tak dipakai ni, maka kena zakat. Berapa banyak zakat dia boleh cek dengan pusat zakat. Dia ada pengiraannya, peratusannya, ikut nilai emas tersebut. Sebab emas ni harganya turun naik. Sekarang emas tengah naik. Sebab itulah itu zakat harta. Tapi zakat fitrah ni kena keluar pada bulan Ramadan. Paling-paling lambat pun sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri. Pada 1 Syawal ni, sebelum orang solat sunat Aidilfitri ni, masih boleh keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah senang. Saya rasa di sini dia ada ambil. Pergi PPZ dia ada ambil. Masjid dengan surau pun dia ada ambil. Jadi kita bagi pada amil saja. Dan zakat fitrah ni yang ditetapkan dekat wilayah persekutuan dengan Selangor ni ialah RM7. Itu untuk diri kita. Kalau kita ada tanggungan, kalau kita ada anak-anak, kalau anak-anak kita ada 10 orang, maka kita bayar zakat
untuk anak-anak kita sekali. Kalau 10 orang ni campur diri kita, maksudnya RM70. Jadi kita keluarkan zakat fitrah RM70. Kalau suami ada 4 orang isteri. Okay. Kalau suami ada 4 orang isteri, siap dengan 20 orang anak, maka suami kena keluarkan zakat fitrah untuk keempat-empat isteri dia, untuk semua anak-anak dia yang berada di bawah tanggungan dia. Faham kan orang? Boleh ya? Sebab itulah zakat fitrah. Jadi mintalah kalau boleh kita keluarkan zakat fitrah bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu tak apa. Bagi yang tak ada duit, bagi yang betul-betul susah, bagi yang betul-betul dia perlukan bantuan kebajikan, maka mereka tak apa. Mereka pula diberikan zakat. Dan tujuan kita keluarkan zakat fitrah ni supaya zakat itu dapat dikumpulkan, dapat digunakan untuk membantu orang-orang susah yang kita sebut sebagai golongan asnaf. Golongan asnaf ni ada banyak golongan dia. Jadi kita wang itu akan digunakan untuk dikongsi dengan masyarakat. Sebab itulah kalau kita berkongsi apa yang ada pada kita, insya-Allah itulah pahala sedekah daripada kita. Jadi dengan kita keluarkan zakat, kita dapat banyak pahala. Dan kita keluarkan RM7, siapa tahu Allah akan ganti balik RM7,000. Kita tak tahu tuan. Sebab benda-benda ni di dalam kuasa Allah. Rezeki bukan ditentukan oleh manusia. Manusia tak ada kuasa nak bagi kita rezeki. Hanya Allah yang boleh bagi kita rezeki, cuma melalui manusia. Kita cuma sebagai perantaraan. Sebab itulah nak cakap pasal rezeki ni, sebenarnya pengalaman saya cukup banyak. Bayangkan pada waktu berlakunya PKP selama 2 tahun, zaman Covid. Pada zaman Covid ni semua orang susah. Betul tak betul? Semua orang susah. Ada orang kerja hilang pekerjaan. Ada orang bekerja pendapatan potong separuh. Ada pula yang terpaksa tutup perniagaan dia kerana tak ada perniagaan untuk jalankan. Jadi semua orang dalam keadaan susah. Bayangkan dalam keadaan Covid semua orang susah ni, saya terima banyak panggilan tak tahulah daripada orang yang saya pun dah tak ingat ini. Mereka call saya kata nak bayar hutang dalam zaman Covid. Saya tanya bayar hutang apa? Hutang buku tak buat. Rupa-rupanya mereka dulu beli buku dengan saya. Sebab saya setiap kali ceramah saya promosikan buku saya. Jadi mereka beli. Rupa-rupanya mereka tak bayar lagi. Jadi dia kata dia nak bayar hutang buku dia. Dia kata hutang tahun bila? 15 tahun yang lepas tuan. 15 tahun lepas. Tapi Allah gerakkan hati orang tersebut untuk dia bayar hutang. Hutang RM50, dia bayar 100. Hutang RM100, dia bayar RM200. Ini kuasa Allah tuan. Pada zaman senang tak terfikir dia nak bayar. Tapi dalam keadaan semua susah, baru Allah gerakkan hati dia untuk dibayar. Sebab itulah kita kena yakin kepada Allah. Jadi kita berkongsi apa yang ada pada kita, kita kongsi dengan orang lain. Jangan kita jadi manusia tamak. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Jangan kita nak makan semua tuan. Tak boleh. Sebab dari Islam ni kita kena kongsi. Dan semua benda dari Islam boleh kita kongsi. Cuma satu saja tak boleh kongsi, isteri tak boleh kongsi tuan. Bini tak boleh kongsi. Tapi suami boleh kongsi. Minta maaf ini hukum. Tapi nak kongsi suami pun ada peraturan dia. Tak boleh buat sesuka hati. Dia mesti mampu berlaku adil. Dia mesti ada kemampuan dari segi jasmani dan juga rohani. Dia tak boleh buat sembarangan. Sebab itulah pasti supaya tidak ada orang yang teraniaya, tidak ada orang yang merasa tidak berlaku adil kepada dia. Sebab itulah kongsi itu sebagai dari sunnah Nabi. Dan Nabi ni tak pernah makan seorang-seorang. Nabi kalau setiap kali nak makan, Nabi akan berkongsi makannya dengan orang lain. Sedangkan makannya daripada Nabi sendiri pun tak cukup. Kita ni walaupun kita miskin, walaupun kita susah, walaupun kita termasuk dalam golongan asnaf, tapi kita masih ada lebihan makanan untuk kita makan. Tapi baginda Rasulullah SAW, Nabi tidak ada pernah sekalipun dalam hidup baginda tak ada lebihan makanan yang disimpan.
Kalau Nabi makan pada waktu pagi, tak ada makanan lebih untuk dimakan pada tengah hari. Dan kalau Nabi makan pada tengah hari, tak ada makanan lebih untuk dimakan pada waktu malam. Dan waktu malam pula, tak ada makanan disimpan untuk keesokan harinya. Tapi kita ni, semiskin-miskin kita ni, kita masih ada makanan lebih yang tersimpan dekat rumah kita. Dalam peti sejuk kita, paling-paling pun mi Maggi, teman. Biskut kering, itu kita, teman. Sebab itulah kita kongsi apa yang ada pada kita semua. InsyaAllah kita akan dapat pahala orang yang bersedekah. Dan satu lagi, berjihad. Kita nak berjihad. Jihad ini pahalanya sangat besar. Bila sebut tentang jihad ini, jangan kita fikir ni nak bunuh orang. Nampak orang bukan Islam, kita bunuh dia. Itu bukan jihad, tuan. Jihad maksudnya kita mempertahankan agama Islam, kita menjaga Islam, kita pastikan akidah orang-orang Islam ni sentiasa dalam keadaan terpelihara. Termasuk dalam berjihad ini ialah berdakwah. Kita keluar rumah, kita pergi sampaikan Islam. Hadir ke dalam majlis ilmu juga satu bentuk jihad. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini hadir ke dalam tazkirah ini termasuk dalam perkara jihad. Dan kalau kita mati sewaktu dalam perjalanan, datang ke majlis ilmu, mati jihad, mati syahid, tuan. Mati syahid ada dua. Satu golongan mati syahid dapat dunia, dapat akhirat. Satu lagi golongan mati syahid dapat dunia saja. Dan kalau kita datang ke majlis ilmu ni, kalau kita mati, insya-Allah syahid dapat dunia. Itu pun dah cukup. Sebab orang yang mati syahid ni mempunyai kedudukan yang cukup istimewa di sisi Allah, tuan. Dan mereka insya-Allah akan ditempatkan di syurga nanti. Termasuk orang mati syahid ni wanita yang mati beranak. Wanita yang bersalin, lepas tu dia beranak, dia mati. Itu termasuk juga mati syahid. Ada juga setengah-setengah ulama mengatakan bahawa mati kena wabak COVID pun, mati disebabkan bencana pun termasuk dalam mati syahid. Cuma mati syahid dapat dunia, dia tak dapat akhirat. Tapi sekurang-kurangnya masih lagi mati syahid. Jadi itulah pahala yang Allah bagi pada semua. Jadi bagi siapa-siapa yang tak mampu berjihad dengan berdakwah, keluar rumah, hadirkan majlis ilmu, maka dia boleh jihad lawan dengan nafsu dia sendiri. Itu juga satu bentuk jihad. Jihad yang paling besar, jihad tundukkan nafsu. Sebab itulah kita berpuasa. Kita berpuasa ni bukan sekadar tahan lapar, tahan dahaga, bukan sekadar tahan makan dan dengan minum. Sebab kita nak lawan dengan nafsu kita, nak tundukkan nafsu kita, nak kawal nafsu kita, nak halakan nafsu kita ke arah kebaikan. Jadi cara mana nak tundukkan nafsu? Sama ada kita berjaya atau tak berjaya, senang saja. Ada tak siapa-siapa sepanjang bulan Ramadan ni sudah pergi ke bazar Ramadan? Angkat tangan. Jaidah memanglah. Saya kenal dia bekas student saya. Bazar Ramadan ada tak siapa-siapa pergi sepanjang bulan Ramadan ni? Ada ke tak ada? Kalau nak test lah, sama ada kita dah mampu kawal nafsu kita atau tidak. Kalau kita pergi ke bazar Ramadan dan kalau kita balik dengan satu atau dua bungkus, maksudnya kita sudah berjaya kontrol nafsu kita. Tapi kalau kita pergi ke bazar Ramadan pas malam ni, bawa balik sampai satu troli, kawan, itu tanda ni kita gagal kawal nafsu kita. Senang ni nak test. Memanglah kalau kita pergi bazar Ramadan ni, semua makanan kita nak beli, semua air kita nak sapu juga, tuan. Air sekarang ni dekat bazar Ramadan ni 7 color, tuan. 7 warna pelangi, tuan. Warna biru ada, merah ada, kuning ada, hijau ada, ungu ada, apa lagi? Semua color ada. Kalau kita nak beli semua color, tuan, jadi warna pelangi. Itu nafsu, tuan. Sebab itulah tujuannya ialah untuk kita kawal nafsu kita. Itu jihad apa? Jihad akbar, jihad yang paling besar. Jadi kalau kita mampu lawan dengan nafsu kita, itulah pahalanya kita berjihad. Dan siapa-siapa yang mati sebab berjihad, maka mati syahid, tuan. Sebab itulah saya rasa cukup sekadar ini sekadar sebagai satu panduan, di mana saya sebenarnya skip sebab saya ada satu program dekat Jamiah, program Persatuan Cina Muslim Malaysia Kuala Lumpur.
kita buat bersama dengan Inspirasi Mualaf. Kebetulan kita bagi sumbangan, kita juga ada buat majlis berbuka puasa iftar. Cuma saya skip sekejap untuk daftar tazkirah. Lepas tu saya kena bekerja balik cuma sebelah je untuk program yang telah kami atur. Kebetulan semalam banjir, jadi sepanjang satu hari kami bersihkan kesan daripada banjir yang berlaku pada hari semalam. Dan banjir semalam pun agak teruk. Kalau dekat pejabat kami dekat sebelah tu, air naik 3 kaki tu kan. Kalau dekat Perkim ni, kawasan parking kereta memang ditenggelami oleh air. Tapi yang di sana itu Dewan masuk air. Kalau dia masuk air ni, memanglah peti sejuk yang besar pun, yang besi yang besar pun boleh tumbang kan. Boleh tumbang. Jadi ada jugalah barangan yang kita nak bagi itu mengalami kerosakan, tapi tak apa. Kita yakin rezeki ada, di mana setiap daripada rezeki itu dah disediakan oleh Allah. Sebab itu yang penting kita redha, yang paling penting kita meletakkan keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, dan juga pergantungan kita kepada Allah. InsyaAllah semua akan ditunjukkan jalan keluar. Semua ada solusi dia. Jadi cukup sekadar ini. Jadi saya minta maaf lah, dan saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan juga batin, dan selamat bertahan untuk berpuasa sehingga ke penghujung bulan Ramadan, dan kalau boleh selamat kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.